Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakan media. Untuk pandangan tadi, terima kasih kepada Tuan Musi. Kita hairan dalam 4 orang Islam yang ada dalam Suhakam ni, dengan beberapa isu yang saya spesifikkan sikit lah. Tadi Tuan Haji dah sebut, iaitu antaranya tentang hak asasi dari sudut pandangan transgender ataupun LGBT. Dia ada Q+ pula. Dulu LGBT saja, sekarang ada Q+. Jadi apa pandangan ataupun apa yang bermain di fikiran 4 orang Islam ni, tokoh-tokoh yang boleh dikatakan salah seorangnya adalah dekan Fakulti Undang-Undang dan Syariah. Ni dia belajar syariah. Kalau saya mungkin belum belajar lagi syariah dalam satu pengkhususan pendidikan. Tapi kalau kita lihat dari sudut faktor normalnya, macam mana boleh seorang tokoh yang belajar tentang syariah ini cuba mempertahankan hak, kononnya hak golongan LGBT. Ini satu perkara yang sangat-sangat tidak masuk akal, di mana saya yakin ramai di luar sana ataupun banyak agama, apatah lagi Islam, menolak sekeras-kerasnya golongan LGBT. Bermakna bukan tidak ada hak untuk hidup, tetapi dia tidak boleh dilayan, tidak boleh diberi ruang, tidak boleh diberi sedikit peluang untuk hidup dalam jenis LGBT ini. Kita suka kalaulah seperti mana saya ambil contoh Menteri Kesihatan baru-baru ni mengeluarkan kenyataan, kita akan susahkan hidup orang yang tidak ambil vaksin. Bayangkan kalaulah Suhakam mempertahankan kerajaan Malaysia yang kita anggap sebagai negara Islam ataupun Islam sebagai agama persekutuan, kita akan susahkan hidup LGBT ini. Ini yang sepatutnya Suhakam mempertahankan hak rakyat Malaysia yang normal. Tapi tak tahulah kalau dalam 4 orang ni ada yang tergolong daripada LGBT. Kita tak tahu. Saya minta maaf cakap, kalau dalam 4 orang Islam yang ada ni pun, dalam Suhakam ni kita tak boleh nak harapkan untuk menjaga hak rakyat Malaysia yang normal, tiba-tiba nak buka pula ruang untuk hak LGBT. Yang selama ni masyarakat luar, kita kalau isi borang ni, yang ada jantinanya lelaki perempuan. Sepanjang hidup. Saya tak tahulah kalau 4 orang tokoh ni, bukan tokoh lah, sebenarnya bukan tokoh. Dia ni tokoh di kalangan LGBT, tetapi bukan tokoh masyarakat. Tak tahulah kalau zaman hidup diorang ni ada 2, ada 3. Mungkin kita tak tahu, tapi mungkin diorang pernah hadapi dan diorang kata, okey lah, kita kena perjuangkan hak LGBT. Jadi ini perkara yang sangat-sangat kritikal, di mana kita mengharapkan Suhakam menjaga hak rakyat Malaysia. Sebagai contoh, hak sebagai seorang kaki tangan kerajaan, seperti yang disebut oleh Tuan Haji Amin. Isu arwah hadib sampai sekarang, sampai kita nak desak, kita pembela pula ambil peranan Suhakam. Kalau Suhakam rasalah tak boleh nak berperanan dengan baik untuk hak rakyat Malaysia, saya rasa lebih baik Suhakam letak jawatan. Tak payah tunggu jawatan tu habis. 4 orang ni tolong letak jawatan. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita malu. Yang sepatutnya jantina ni ada 2 saja, tiba-tiba jadi 3 pula. Itu satu. Yang seks songsangnya lagi. Jadi benda ni sangat serius. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita menolak sekeras-kerasnya inilah Suhakam yang memperjuangkan isu LGBT. Kepada Tan Sri Osman, kepada Profesor Madya Dr. Nik Salida, saya tak panggil ustazah sebab dia hanya dia dekan. Saya tak pasti. Jadi Profesor Madya Nik Salida, Dr. Profesor Nur Azia, ini pula anggota Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bayangkan, yang memperjuangkan LGBT. Dan terakhir sekali, Datuk Seri Muhammad Hishamuddin, mantan Mahkamah Rayuan.
Kami minta kalau dah tak boleh pertahankan hak orang rakyat Malaysia yang normal, sila letak jawatan segera dah. Memalukan imej Islam yang mempertahankan LGBT. Daripada saya, terima kasih.